Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama mentelaah ataupun berbincang berkenaan dengan satu subjek yang sangat-sangat besar skopnya, tetapi memandangkan skopnya yang terlalu besar supaya ia lebih ringkas dan padat. Jadi apabila saya diminta oleh Ustaz Aziz untuk makluman tuan-tuan, Ustaz Aziz ni kawan masa di Darul Quran, sama batch lah kita orang ni, tahun 2005 sampai 2008 dengan Ustaz Aziz. Jadinya apabila beliau minta saya untuk mengisi slot tadabbur Al-Quran ataupun tafsir, jadi saya tanya dengan beliau tadabbur ataupun tafsir. Jadi beliau kata tak kisahlah mana-mana, tadabbur ataupun tafsir. Jadi saya fikir untuk kita, termasuk saya juga lah, masyarakat awam, yang mana mungkin kita ada kekangan masa ilmu Al-Quran yang begitu luas ini, dan kadang-kadang sehingga kita akhirnya banyak sangat yang kita cuba belajar, akhirnya apa pun kita tak dapat untuk kita nak praktik dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya pun setelah saya membelik-belik buku-buku yang ada di dalam simpanan, yang mana yang buku-buku yang saya fikir antara buku-buku yang saya minat, jadi akhirnya saya pun memilih satu buku yang ditulis oleh sebagaimana yang dalam gambar tu lah, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau ni seorang pensyarah, Profesor Madya di Kuliah Syariah Universiti Al-Qasim di Arab Saudi. Sebelum tu saya minta maaf sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pertama kali saya laptop ni, yang mana macam DJ, kita panggil DJ di radio. Betul-betul rasa kekok ni tuan-tuan, sebab tak ada orang kat depan kan. Walaupun boleh nampak di skrin, tapi sangat-sangat berbeza lah. Jadi kalau ada kekurangan mungkin apabila menginjak ke minggu-minggu yang seterusnya, mungkin saya dapat perbaiki lagi saya punya penyampaian agar ia lebih mudah difahami dan sampailah maksud dia kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan subjek yang akan kita bincangkan dalam kelas kita, iaitulah berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Sebelum mula, saya fikir sudilah apa kiranya tuan-tuan dan puan-puan untuk saya perkenalkan sedikit diri saya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tolong kuat sikit suara Ustaz. Slow lah. Dengar. Suara Ustaz tolong kuatkan sikit. Mana? Ada mic ni ya. Mic.
Kuat tak suara saya sekarang? Okey. Kuat Okey, Ustaz, insyaAllah. dengar. Okey, Okey. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita masuk kepada subjek kita, sebagaimana yang para ulama sebut bahawa unzur man ta'khuzuna dinakum, lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi saya fikir mungkin saya perlu memperkenalkan sedikit latar belakang pengajian saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya mungkin itu ada sedikit sebanyak memberi keyakinan bahawa bukanlah saya memandang apa yang telah dinukilkan oleh para ulama yang terdahulu tidaklah daripada saya, melainkan apa sahaja yang saya sampaikan kepada tuan-tuan hanyalah saya menukilkan sahaja perbahasan yang telah dikemukakan oleh para ulama yang terdahulu. Saya latar belakang pengajian bermula kalau pengajian di peringkat tinggi bersama dengan Ustaz Aziz di Darul Quran selama 3 tahun diploma. Kemudian saya pergi ke Sudan selama lebih kurang setahun bertalaki ilmu-ilmu yang khususnya lebih berkaitan dengan hadis di Sudan selama setahun. Dan kemudian saya menyambung pengajian dalam diploma bahasa Arab di Riyadh, Universiti Arab Saudi, Universiti Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dan seterusnya saya menyambung pengajian saya di kuliah syariah di universiti yang sama. Pengajian di dalam bidang usul fiqh di peringkat master. Saya harap tuan-tuan bolehlah sama-sama doakan juga untuk saya cepat selesaikan. Ada berbaki lebih kurang 1 bab saja lagi untuk saya selesaikan penulisan tesis. Jadi bolehlah insya-Allah kita pelan-pelan mula subjek yang telah kita setuju untuk kita sama-sama bincangkan, iaitu Tadabbur Al-Quran, 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran adalah bertujuan untuk menjadikan ia sebagai satu panduan di dalam kehidupan kita, yang mana sekiranya kita ingin menjadikan kehidupan seharian kita daripada kita balik sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikan kehidupan itu kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Kerana itulah apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka ketika kebiasaan apabila telah dimasukkan ke dalam lahat, sehingga itu juga diajarkan kepada kita bahawa yang menjadi imam, yang menjadi petunjuk kita di dalam kehidupan ialah Al-Quran. Justru untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, ia tidak sekadar boleh menjadi panduan dengan hanya dibaca. Sebaliknya ia mesti difahami tuntutan dan kehendak ataupun maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap bait-bait ayat, setiap lafaz dan sehinggalah setiap huruf sekalipun. Walaupun demikian, tidak dinafikan itu pandai dahulu membaca Al-Quran. Dan sebagaimana yang dimaklumkan kepada saya oleh Ustaz Aziz, bahawa tuan-tuan dan puan-puan adalah antara yang berada di dalam kelas beliau dalam untuk mempelajari kaedah-kaedah pembacaan Al-Quran. Bahkan kalau tak silap saya, tuan-tuan juga belajar qiraat dengan beliau. Kalau tak betul, tuan-tuan boleh betulkan ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan membaca Al-Quran sebagaimana yang kita maklum, tidak ada orang yang tidak tahu, saya fikir,
Antara yang paling masyhur ialah apabila diriwayatkan oleh At-Tirmidzi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Maka baginya satu kebaikan. Setiap kebaikan itu menyamai 10 kebaikan. Tidaklah aku berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu huruf, lam itu huruf dan mim itu huruf. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perkataan ataupun menggunakan perkataan hasanah. Apabila menggunakan perkataan hasanah, ia adalah lebih umum daripada penggunaan thawab ataupun ajrun, pahala ataupun ganjaran. Hasanah ialah kebaikan, maka ia merangkumi semua jenis kebaikan sama ada di dunia maupun di akhirat. Masakan tidak, apabila seseorang membaca Al-Quran, bukan sahaja dia mendapat ganjaran dari sudut pahala, sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia ketenangan. Allah memberikan dia rahmat. Allah memberikan dia rasa seronok di dalam jiwa, berazam untuk melazimi pembacaan Al-Quran. Okey, setelah seseorang itu telah membiasakan dirinya dengan membaca Al-Quran, bahkan sekiranya kita semak sejarah para ulama yang terdahulu, mereka bahkan menjadikan Al-Quran ataupun hafazan Al-Quran sebagai subjek yang pertama sebelum mereka mendalami ilmu-ilmu yang lain. Diriwayatkan seorang tabi'in ataupun tabi'in yang bernama Sulaiman Al-A'mash, dikatakan bahawa telah datang kepada beliau seorang lelaki untuk belajar ilmu hadis daripada beliau. Namun Sulaiman Al-A'mash tidak menerima permintaan lelaki telah selesai menghafaz Al-Quran. Maka lelaki itu berkata, belum. Kamu balik dahulu, selesaikan dahulu, kemudian barulah datang kembali kepada aku. Setelah selesai, barulah lelaki itu diterima untuk belajar ilmu hadis daripada Al-A'mash itu tadi. Ini menunjukkan menjadi kelaziman para ulama untuk memulakan pengajian dengan mendalami ilmu pembacaan Al-Quran dan juga hafazan. Sebagaimana yang kita maklum, pembacaan Al-Quran adalah satu yang telah menjadi makanan para ulama. Makanan, apabila kita sebut sebagai makanan, dengan arti kata lain, tidak mungkin satu orang mampu bertahan beberapa hari tanpa makanan. Bahkan sekiranya kita berpuasa pun mula mencari makanan. Demikianlah Al-Quran menjadi makanan para ulama, yang mana tidak mungkin mereka boleh hidup melainkan dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk setiap hari kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Seterusnya, setelah selesai ataupun kita telah mengetahui sedikit sebanyak tata cara pembacaan Al-Quran yang baik, maka barulah pergi kepada peringkat yang seterusnya, iaitu tadabbur. Kerana apa? Kerana apa tadabbur di tempat yang kedua selepas pembacaan Al-Quran? Kerana Al-Quran yang tidak dibaca dengan baik, pada asasnya satu orang tidak dapat merasai kelazatan dan keindahan bahasa Al-Quran. Bahkan sekiranya kita baca
baris, sekiranya kita tersalah sekalipun, sudah barang pasti maknanya berubah. Kerana apa? Kerana bahkan sekiranya tidak berubah sekalipun baris tersebut, tetapi ia menjadikan pembacaan itu sesuatu yang rapuh, sesuatu yang kita panggil sebagai tidak sempurna, bahkan menjadikan kemukjizatan bahasa Al-Quran itu tidak dapat dirasai. Contohnya anna dan inna. Secara umum dia tidak membawa perbezaan maksud, kedua-duanya sesungguhnya, tetapi ada ketika menggunakan anna, ada ketika digunakan inna. Jadi secara amnya, sekalipun kita tidak mungkin tidak memahami ketika kita membaca Al-Quran, tetapi oleh kerana kita membacanya dengan betul, sedang membaca suatu buku yang mana laras bahasanya yang sangat-sangat indah, sehinggakan kita tidak faham pun kita boleh merasai keindahannya. Demikian Al-Quran. Kerana itu pentingnya untuk membaca dengan baik, tidak tersalah baris, kerana ia membawa kepada renungan yang baik, perasaan yang baik ketika kita membaca Al-Quran. Jadi tadabbur secara amnya ialah bermaksud melihat, merenung, berfikir berulang kali tentang sesuatu perkara dan kesan perkara tersebut. Itu maksud tadabbur. Jadi apabila kita menggabungkan di antara tadabbur dengan Al-Quran, dapatlah kita sebut bahawa tadabbur Al-Quran bermaksud melihat, merenung, berfikir sesuatu berulang kali tentang sesuatu. Kiranya kita beramal dengan ayat tersebut ataupun kita memahami ayat tersebut. Dan apabila kita sebut tadabbur, itu melihat, merenung, berfikir berulang kali, ini menunjukkan bahawa sekiranya kita tidak mengetahui sekalipun tafsir sesuatu ayat itu, kita mungkin sudah boleh untuk mengambil pengajaran daripada ayat tersebut. Saya ambil contoh di dalam surah An-Nisa, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa di dalam neraka seseorang itu dibakar, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Iaitulah setiap kali telah masaknya kulit-kulit mereka, maka untuk mereka terus-menerus merasai azab tersebut. Ayat ini jelas tidak memerlukan kepada pentafsiran yang panjang. Sekiranya kita melihat kepada terjemahan sahaja dan kita melihat, merenung, berfikir berulang kali, sehinggakan kita boleh menitiskan air mata apabila kita memikirkan tentang nasib kita sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam neraka. Wal-iyadzubillah. Jadi itulah yang dinamakan sebagai tadabbur. Setiap orang, tadabbur ini adalah suatu perkara yang setiap orang boleh melakukannya. Satu orang yang tidak mengetahui apa-apa, orang kampung yang hanya bekerja contohnya sebagai tukang kebun, tidak belajar tinggi, mungkin dia lebih lagi tadabburnya terhadap Al-Quran berbanding orang lain. Mungkin pada satu ketika dia duduk seorang diri di dalam bilik, dia membaca Al-Quran, membaca walaupun satu ayat, ditenung, direnung, dibaca berulang kali, dilihat kepada terjemahannya, dan kemudian dia dapat merasai bahawa dia terkesan dengan ayat tersebut.
Maka itulah yang dinamakan sebagai tadabbur pada hakikatnya. Bukan dengan, jadi apa yang ingin kita sampaikan, maksud tadabbur di sini bukanlah satu ilmu yang susah, tetapi dia memerlukan jiwa yang bersih. Satu orang yang mungkin mengulang-ulang hafazannya ataupun bacaannya terhadap satu-satu ayat, sekiranya Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk terkesan kepadanya ayat tersebut, maka bacalah berulang kali, ia tidak akan memberi kesan. Bukan semata-mata berkaitan dengan ilmu, tetapi dia adalah suatu subjek yang berkait rapat dengan kesucian jiwa. Kesucian jiwa. Okey. Ini yang saya maksudkan tadi, tadabbur Al-Quran, merenung makna setiap lafaz Al-Quran. Dan yang kedua, meneliti konteks ayat dan hubung kait antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maksudnya, setiap lafaz itu mempunyai makna yang tersendiri. Setiap lafaz memiliki makna yang tersendiri. Begitu juga konteks ayat dan hubung kait antara satu ayat dengan ayat yang lain, ia mempunyai kaitan yang mana akhirnya memberikan makna yang tersendiri. Kesan daripada tadabbur. Hati menjadi lembut dan khusyuk, merawat jiwa yang gundah gulana. Hati menjadi lembut dan khusyuk. Ini banyaklah ayat-ayat dalam Al-Quran. Contohnya dalam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sampai lagi masanya bagi orang beriman untuk khusyuknya hati mereka apabila mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman bahawa satu orang yang berpaling daripada Al-Quran, maka Allah akan menjadikan hidup dia sempit. Apabila Ustaz, kita, ya saya. Ustaz, kalau bagi ayat Quran tu boleh bagi tahu tak muka surat berapa, ayat berapa, at least kita boleh selak tengok. Oh, boleh. Uh-huh. Bagus juga online ni. Senang nak ni. Sekejap kita tak boleh gerak ni. Sekejap. Tak boleh gerak pula. Sikit. Senang nak cari Okey, ayat yang saya baca tadi ialah ayat surah Al-Hadid ayat 16. Yang ni boleh nampak ke dekat skrin yang saya buka ni? Kita orang tengok Quran, Ustaz. Oh, tak, kalau kat skrin boleh nampak yang saya buka ni? Memang tak nampak lah, kecil sangat. Nampak muka Ustaz. Nampak tapi tak jelas, Ustaz. Oh, Nampak tapi Nampak tulisan kecil kecil sangat. Kalau yang guna komputer nampak. Kalau yang guna phone tak nampak lah, kecil. oh, Patutlah okey. Kecil sangat, halus. Tulisannya halus kalau kat phone. Okey, ayat yang saya baca tadi surah Al-Hadid ayat 16. Guna phone tak nampak. Nampak muka Ustaz je. Tak apa, kita refer dekat Quran, Ustaz. Okey. Okey. Maksud ayat ni, tidakkah sampai masanya kepada orang beriman, bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka sekiranya mereka menyebut ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Dan janganlah kamu menjadi seperti ahli kitab yang telah diberikan kitab sebelum kamu, fatala alaihimul amad, maka telah panjangnya
jangka masa ataupun hayat mereka, faqasat qulubuhum. Lagi panjang umur mereka, lagi dan ramai dari kalangan mereka adalah di kalangan orang-orang yang fasik. Dengan arti kata lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ataupun memberi teguran kepada orang beriman tak sampai lagi ke masa untuk hati kita menjadi khusyuk apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidakkah boleh lagi khusyuk hati kita apabila telah diturunkan Al-Haq, yakni Al-Quran. Dan Allah mengingatkan kepada kita supaya jangan menjadi sebagaimana ahli kitab yang terdahulu, telah sampai kepada mereka kitab-kitab tetapi bahkan hati mereka menjadi lebih keras walaupun umur mereka panjang. Okay, secara ringkasnya begitu ya. Banyak lagi nak share tapi ayat-ayat yang berkaitan, tapi insya-Allah nanti saya akan berikan dalam bentuk Word ataupun PDF sebab saya tulis cuma mungkin tak sempat untuk kita bincang semuanya tu. Okey, kenapa dinamakan menguatkan keimanan? Saya bagi contoh, kalau zaman sekarang apabila dibacakan tentang ayat berkaitan kejadian manusia yang bermula daripada kita panggil di dalam rahim ibu sehinggalah kita dilahirkan, sehinggalah kita menjadi tua, maka apabila digabung kaitkan, apabila kita ada membaca berkaitan dengan sains tentang kejadian makhluk, kejadian manusia di dalam rahim ibu, dia punya kita panggil daripada embrio sehingga menjadi sekatul darah, sekatul daging dan sebagainya, maka ia menguatkan keimanan bahawa kebenaran yang hakiki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu ia akan mendorong kepada ketaatan kerana kita telah mengetahui tentang kebenaran. Apabila kita telah memahami bahawa kebenaran itu datang daripada Allah, maka segala barang bentuk larangan itu adalah suatu kebenaran. Lebih kurang begitu kesan tadabbur, kesan apabila kita mula untuk berusaha untuk mentadabbur Al-Quran. Okey, gesaan tadabbur. Yang ini memang ada banyak sangatlah ayat-ayat berkaitan dengan gesaan tadabbur. Ni ayat berapa sekejap Surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah kamu tidak mentadabbur? Ini yang saya maksudkan tadi, bahawa tadabbur Al-Quran bukan semata-mata bergantung dengan ilmu. Sebaliknya, ia adalah berkait rapat dengan kesucian dan penyerahan jiwa kita untuk ditarbiah oleh Al-Quran. Sekiranya satu orang itu memiliki ilmu yang tinggi, menghafaz Al-Quran, mempelajari ilmu agama yang banyak, menguasai tafsir, hadis, fiqh dan seumpamanya, ia tidaklah menjadi jaminan untuk dia dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengunci hati-hatinya. Jadi apa yang kita inginkan daripada tadabbur Al-Quran ialah kita meminta hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita sedikit ruang pada hati kita untuk dapat merasai kelazatan, kenikmatan ketika kita membaca. Tadabbur ini tidak terhad kepada orang yang berilmu, tetapi tadabbur ini diketahui oleh semua orang. Malahan mungkin satu orang memahami ataupun merasai
sesuatu ayat ini tidak sama dengan satu orang yang lain walaupun membaca ayat yang sama. Seterusnya, perbezaan tadabbur dan tafsir. Tadabbur dituntut kepada semua orang. Yang kedua, Allah telah memudahkan kepada sesiapa sahaja yang berusaha merenungnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ni pun saya tak ingat nak letakkan ayat berapa. Sekejap saya cek. Ustaz Aziz ada. Ustaz Aziz mungkin boleh ingat ni ayat ke berapa. Saya tak ingat. Surah Al-Qamar ayat 22. Surah Al-Qamar ayat 22. Tulis sini ya. Surah Al-Qamar. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Maka ada tak sesiapa yang hendak mengambilnya sebagai pengajaran ataupun peringatan? At-Tabari berkata berkaitan dengan ayat ini, kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkannya untuk sesiapa sahaja yang hendak mengambil iktibar dan pengajaran. Jadi daripada apa yang disebut oleh At-Tabari ini yang dimaksudkan bahawa tadabbur ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua orang walaupun dia tidak mempunyai ia memerlukan kepada pengetahuan tentang kaedah tafsir dan kemahiran bahasa Arab yang tinggi. Begitu juga seseorang yang ingin mentafsirkan Al-Quran, dia perlu mengetahui hukum nasikh dan mansukh. Yani ada ayat yang telah membatalkan ayat yang lain. Mutlak dan muqayyad, iaitulah ayat yang mutlak dan ayat yang mengikat, am dan khas, ayat yang umum, ayat yang khusus, maksud yang tersurat dan tersirat. Yang ini sememangnya memerlukan kepada pengajian yang lebih lanjut untuk mengetahui tentang setiap term-term yang saya tuliskan di sini, yang saya fikir mungkin tidak mempunyai kesempatan masa untuk diterangkan satu persatu. Jika tidak mampu, mestilah seseorang itu merujuk kepada tafsir yang muktabar. Tafsir ialah satu wasilah kepada tadabbur. Tafsir ialah satu wasilah kepada tadabbur tapi bukannya satu-satu. Sebaliknya adalah satu daripada wasilah. Tidak semestinya memerlukan kepada pentafsiran yang panjang, sebaliknya apabila telah ada terjemahan ataupun seseorang telah mempunyai kemahiran bahasa Arab yang asas, yang boleh mengetahui sikit-sikit jannah itu syurga, nar itu neraka kan, walaqad tu maksudnya dan sesungguhnya, innama, illa, kecuali, maksudnya dia dah boleh faham walaupun tidak melihat tafsir, dia mungkin dia telah pun boleh memahami sesuatu ayat itu tanpa melihat kepada terjemahan. Justru dia boleh mengambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut, daripada ayat-ayat yang dia baca dan dia tadabbur. Okey, bermulalah kepada buku yang tadi mukadimah. Memandangkan hari ini adalah hari yang pertama. Jadi sebab tu saya memulakan dengan tadabbur itu sendiri dan juga perbezaan antara tadabbur dengan tafsir. Okey, seterusnya asas yang pertama. Asas yang pertama ialah tutur kata yang baik dengan semua orang. Apabila dinamakan sebagai asas, maksudnya ia adalah satu kaedah umum yang mana ia terpakai dalam setiap keadaan.
Jadi ada 50 asas lebih kurang yang akan kita bincang dalam buku ini, yang mana ia adalah asas-asas yang menjadi pedoman untuk seseorang itu membina jiwa dia dan kehidupan dia dan menjadikan kita panggil sebagai al-hayatul Quraniyah. Dengan Al-Quran. Nampak Ustaz tunjuk apa tu? Ya, saya? Oh, Gambar blur. saya tutup. Sorry. Itu yang kita namakan sebagai Al-Hayatul Quraniyah, yang mana kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Al-Quran yang berjalan. Kita biasa sebut Hamalatul Quran, iaitu orang yang membawa Al-Quran. Kita selalu juga menyebut orang yang hafazan Al-Qurannya bagus sebagai seperti Al-Quran yang berjalan. Sebenarnya hakikat Al-Quran yang berjalan ataupun Al-Quran yang sentiasa berdamping dengan manusia itu ialah apabila Al-Quran menjadi panduan dalam setiap hela nafas dan gerakan satu orang manusia. Setiap hela nafas dia, pergerakan dia, kesemuanya adalah dipandu dengan Al-Quran. Maka itulah yang kita panggil sebagai Al-Quran yang berjalan, ataupun yang mana sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan suaminya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Quran. Yang ini hadis ni riwayat Al-Bukhari. Nombor saya pun tak ingat. Nanti saya cek, saya akan masukkan. Iaitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Ini yang dimaksudkan bahawa sesuatu kehidupan manusia itu adalah berpandukan kepada Al-Quran. Jadi asas yang pertama yang diajar oleh Al-Quran ialah tutur kata yang baik dengan semua orang. Ia berasaskan ataupun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kepada semua manusia dengan tuan dan puan-puan boleh rujuk surah Al-Isra ayat 53 dan juga surah Al-Ankabut ayat 46 yang memberi ataupun menunjukkan kepada maksud dan konsep yang sama, iaitulah bertutur dengan pertuturan yang baik. Perkataan an-nas dalam ayat tersebut, wa qulu lin-nasi husna, an-nas itu bersifat umum kerana terdapat huruf alif lam. Kalau an-nas tu, lam tu kalau kita buang dia, an-nas tu asalnya ada lam, alif, lam, nun, alif, sin lah, ada an-nas. Wa qulu li an-nas. Maksudnya ada alif lam pada perkataan an-nas itu. Alif lam yang berada di hadapannya itu bersifat istighraqiyah, iaitulah yang bersifat menyeluruh. Tidak ada manusia yang terkecuali daripada ayat ini, daripada tuntutan ini. Satu kata arahan yang bermaksud perintah. Pada asalnya perintah apabila datang di dalam Al-Quran ataupun hadis, suatu kata perintah, hukum asalnya kata perintah itu membawa maksud wajib, iaitulah wajib hendaklah kamu, yakni di sini wajib untuk kamu berkata kepada manusia keseluruhannya dengan perkataan-perkataan yang baik. Perintah bertutur dengan perkataan yang baik kepada semua orang tanpa ada pengecualian. Dengan erti kata yang lain, satu orang mesti berkata-kata dengan perkataan yang baik tanpa melihat siapakah orang tersebut. Tidak kisah seseorang itu adalah pekerja bawahan, ataupun dia ialah bos, ataupun dia adalah tukang sapu sampah. Yang
tidak memiliki rumah gelandangan ataupun dia adalah seorang yang tidak memiliki harta ataupun dia seorang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki kesihatan. Semua orang tidak ada yang terkecuali, semuanya adalah orang yang berhak untuk kita berkata, bertutur dengannya dengan perkataan yang baik. Ada, jika tak silap saya, beberapa minggu yang lepas, viral tentang seorang CEO yang memarahi pekerja bawahan. Kemudian, saya dapati adanya sebahagian orang yang membela CEO tersebut dengan mengatakan bahawa ia adalah normal dalam dunia korporat seorang CEO memarahi pekerja bawahan, memaki hamun dan seumpamanya kerana kerja tidak berjalan. Cakap bahawa pada asasnya ia adalah satu perkara normal yang tidak boleh dianggap betul. Ini yang kita namakan sebagai betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tidak kira bagaimana sekalipun, pada asasnya seseorang itu tidak berhak untuk dicaci maki, dicerca ataupun dihambur dengan kata-kata yang kesat. Ini juga disokong dengan apa yang Nabi SAW sebut bahawa bukanlah seorang mukmin itu ta'an, orang yang melaknat, mencela, walal badhi, dan juga mengeluarkan kata-kata yang buruk, kesat dan jahat. Maksudnya sifat seorang mukmin itu dia tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tercela. Masakan tidak Nabi SAW, satu orang yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi tetapi Nabi SAW tidak diketahui bahawa baginda pernah mencela ataupun melaknat orang bawahannya. Adakah mungkin semua orang bawahannya, para sahabat, tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Nabi? Sudah pasti ada. Tetapi tidak pernah sekali pun Nabi SAW mencela. Bahkan para sahabat mengatakan bahawa Nabi adalah orang yang paling bagus ataupun paling lembut cara baginda mengajar berbanding orang lain. Ketika mana satu orang itu bercakap di dalam solat, kan? Dia bercakap di dalam solat. Kemudian orang lain tegur, orang lain marah. Kemudian sedihlah kawan yang ditegur itu. Tetapi apabila sampai hal itu kepada Nabi SAW, baginda tidak marah sikit pun kepada orang itu, tetapi sebaliknya memberitahu tentang hal yang sebenar bahawa solat itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala diingati Quran di dalamnya dan mengingati Allah dengan zikir, tasbih, takbir dan seumpamanya. Jadi kita dapat faham bahawa ini adalah asas yang paling besar yang sehinggakan penulis ataupun pengarang kitab ini meletakkan ini sebagai asas yang pertama, iaitulah kita mestilah bercakap dengan percakapan yang baik. Okey, contoh aplikasi yang mana kaedah ini membentuk kehidupan manusia ataupun membina hubungan manusia dengan manusia yang lain dengan hubungan yang baik. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita bertutur dengan baik dengan ibu bapa, wala tanharhuma, janganlah kamu mengherdik mereka. Bahkan kalau dengan ibu bapa ni lebih lagi, pun tidak boleh. Maksudnya dengan ibu bapa kita panggil sebagai mendengus pun tidak boleh. Kan kalau ada perintah ataupun mereka meminta sesuatu dan kemudian kita tak nak dan seumpamanya. Contohnya kalau kita mempunyai ibu bapa yang telah uzur, lanjut usianya, sudah barang pasti dia mempunyai kerenah yang tersendiri. Maka sekiranya kita tidak mampu untuk menunaikannya, maka elakkan daripada kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh mengguris hati perasaan mereka. Itu yang pertama, pertuturan dengan ibu bapa. Yang kedua contohnya ialah pertuturan dengan orang yang meminta.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ad-Duha ayat 10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dengan orang yang, adapun orang yang meminta-minta, janganlah kamu herdik mereka. Kadang-kadang kita tengah makan, datang orang bawa jual tisu, orang buta jual tisu. Kita pun nampak macam dia scammer. Dia datang dengan, kadang-kadang tu saya sendiri pernah nampak dia datang dengan kereta yang agak mewah, parking jauh, dan dia datang ke kedai-kedai makan, satu kedai, bercakap dengan mereka dengan percakapan yang baik juga. Walaupun mereka melakukan kesalahan, mereka meminta dalam keadaan mereka tidak berhak. Apatah lagi sekiranya seseorang itu memang seorang yang sangat miskin, yang sehingga dia sanggup untuk menjatuhkan air muka dia dengan meminta orang lain untuk membantu dia, maka sudah barang pasti kita tidak boleh mengherdik mereka. Seterusnya, pertuturan dengan orang jahil. Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekiranya orang yang jahil bertutur dengan kamu, maka hendaklah kamu membalasnya dengan salama, perkataan-perkataan yang sejahtera. Okey, ini ada satu bait syair yang mana dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, iaitulah Imam Syafi'i menyebut yukhatibuni safihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiban yazidu safahatan fa azidu. Jahil bercakap dengan aku dengan cara ataupun percakapan yang sangat buruk, aku tidak suka untuk menjawabnya. Sebaliknya, aku lebih memilih untuk diam. Biarkan bertambah kebodohannya dan bertambah kelembutanku. Maksudnya kalau kita tak jawab, orang tu dia cakap teruk, jadi kita diam, dia cakap dia akan menambah, akan terkeluar lagi, terzahir lagi kebodohannya. Sebaliknya, kita yang berdiam diri, kita tidak ada apa-apa kesan, bahkan ia menambah lagi kelembutan kita, menambahkan lagi hikmah kita. Sebagaimana kayu ud. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ataupun Madinah, kita nampak yang selalu ada kat pasar raya tu ada kayu gaharu kan. Ud tu kayu gaharu. Seperti kayu gaharu yang semakin wangi jika dibakar. Kayu gaharu ni dia kalau dia tak bakar, dia tak wangi pun. Bau dia biasa je. Tapi bila dibakar baru, apabila kita tidak menjawab perkataan-perkataan yang buruk, tidak membalas perkataan-perkataan yang buruk, maka sebenarnya kita adalah seumpama kayu gaharu. Lagi orang tu baling tahi kat kita, lagi kita wangi. Sebagaimana kayu ud itu dibakar, maka dia menjadi lebih wangi. Kesan meninggalkan asas ini, iaitulah apabila kita mula meninggalkan pertuturan yang baik, maka akan bermulalah pergaduhan. Sekiranya percakapan yang baik itu tidak kita terapkan di dalam perkahwinan, maka dia boleh membawa kepada penceraian. Dan tidaklah satu penceraian itu, melainkan ia kebanyakannya bermula dengan percakapan, pertuturan, pergaduhan, bergaduh sesama di antara suami dan isteri. Maka akhirnya berbagai-bagai perkataan kesat dikeluarkan, sehingga akhirnya dia boleh membawa kepada penceraian. Hati tidak tenang. Sebelum itu pergaduhan, kalau tuan-tuan bunuh kawan, dikatakan bahawa pergaduhan ataupun pembunuhan itu asalnya berpunca daripada bergaduh mulut. Perkataan yang tidak baik. Maka akhirnya sehingga membawa kepada pembunuhan. Satu orang yang mula meninggalkan kaedah ataupun asas ini, hatinya tidak akan tenang. Satu orang yang mula mengeluarkan kata-kata yang kesat, memarahi, memaki hamun, maka hatinya tidak akan pernah tenang. Rezeki sempit, masa kan tidak. Sekiranya kita bercakap buruk itu dengan ibu dan ayah kita, ibu atau ayah kita, sudah pasti mereka berkecil hati, yang mana ia akan membawa kepada kesempitan rezeki. Begitu juga kalau kita cakap buruk dengan bos pun, mestilah lagi tersempit rezeki, nak naik pangkat pun susah sebagainya kan, contoh.
disisih oleh orang. Mana ada orang suka satu orang yang perkataan ataupun mulutnya buruk, panggil mulut buruk, cakap lepas dan sebagainya. Akan menyebabkan orang itu sendiri terasa dan berkecil hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka ini bercakap dengan cara yang paling baik. Ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan memisah-misah, akan mendatangkan permusuhan pada kamu. Maksudnya kalau kita tidak bercakap dengan perkataan yang baik, maka inilah kesan dia. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan akan memecah belahkan kamu. Itu adalah kesan yang sangat-sangat besar yang mana sekiranya kita meninggalkan kaedah tersebut ataupun asas tersebut. Selesai asas yang pertama. Untuk hari ini saya fikir hanya cukup dua asas. Sebenarnya saya ada buat dua asas ataupun cukup setakat ini. Macam mana tuan-tuan? Saya tak pasti kalau kena apa? Yang lain macam mana? Boleh lah rasanya. Boleh ya? Sikit je lagi. Ada lagi beberapa slide je. Okey. Okey. Asas yang kedua, yang pahit itu mungkin baik, yang manis itu mungkin buruk. Yang pahit itu mungkin baik, yang manis itu mungkin buruk. Asas ini terbina daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Surah Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi perkara yang kamu benci itu baik bagi kamu. Boleh jadi perkara yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ayat ini berkaitan kefarduan jihad yang risikonya ialah kematian. Semua orang tidak suka kesakitan badan. Sakit tubuh badan. Tidak ada orang yang suka, tetapi apabila suatu perkara itu kita nampak buruk kat mata kita, tapi pada hakikatnya Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak. Ayat ini maksudnya jihad itu pahit. Tidak ada satu orang pun suka nak keluar berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kesan, consequences kesan daripada jihad itu rosak harta benda, nyawa mungkin melayang, jika pun tidak nyawa melayang, badan luka-luka dan sebagainya, mungkin cacat dan sebagainya. Jadi tidak ada orang yang suka. Satu orang yang menjadi askar, walaupun dia minat macam mana pun, sekiranya diberi tanggungjawab untuk berperang, maka sudah pasti dalam hatinya mempunyai rasa takut dan merasakan bahawa ini bukan benda yang dia suka. Tetapi dia mungkin tidak suka, tetapi sebaliknya sambungan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sekiranya kamu berasa benci terhadap isteri kamu, janganlah tergesa-gesa menceraikannya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah hendak menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini berkaitan hubungan suami isteri yang banyak rencamnya. Banyak hal yang sering diperselisihkan di antara pasangan yang membawa kepada sakit hati dan kebencian antara pasangan. Ayat ini membicarakan tentang kesakitan jiwa. Tadi kalau ayat yang pertama, ia membicarakan tentang kesakitan tubuh badan, zahir, jasmani. Yang ini ayat yang kedua ini ialah berkaitan dengan kesakitan jiwa rohani. Jadi, apabila seseorang itu merasakan sesuatu perkara itu tidak baik, sakit bagi dia, tetapi boleh jadi Allah ingin menjadikan kebaikan yang banyak sekiranya dia berjaya menempuh hal tersebut. Ini yang kita panggil baik ataupun tidak bagi kita. Sebaliknya Allah yang mengetahui, sebagaimana ayat yang ini, Al-Baqarah ayat 216 ini menyebut bahawa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Masa hadapan itu tidak ada satu orang pun yang tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Jadi apabila kita beriman ataupun beramal dengan ayat ini, maka banyak kesusahan yang berada di sekitar kita, kita akan dapati bahawa semuanya ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu, sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Satu orang yang berkahwin tidak mempunyai anak, bertahun-tahun kahwin, tetapi tidak memiliki anak. Adakah ia suatu yang disukai oleh pasangan tersebut? Sudah tentu tidak. Tetapi sekiranya dia beriman dengan ayat ini, dia menjadikan ayat ini sebagai asas dalam kehidupan dia, maka dia akan tahu boleh jadi ia adalah baik. Di dalam ayat ini juga, ni saya terlupa nak tulis ni. Nanti saya akan masukkan. Wa asa, perkataan asa, kalau dalam Al-Quran, nanti tuan-tuan kalau boleh banyak kali dalam Al-Quran, kumpul semua perkataan asa dalam Al-Quran, disebut oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ni seorang ulama tafsir yang mana dia menulis sebuah kitab yang bernama Al-Kashaf. Walaupun Az-Zamakhsyari adalah seorang yang dikatakan berfahaman dengan akidah Mu'tazilah, tetapi tafsir dia Al-Kashaf adalah tafsir yang sangat-sangat bernilai dari sudut bahasa, yang menjadi kesepakatan para ulama menjadikan tafsir beliau ini, Al-Kashaf ini, sebagai rujukan dalam bahasa, dalam mentafsirkan keindahan bahasa Al-Quran. Beliau berkata, asa di dalam Al-Quran, wa asa, kan ada perkataan wa asa an takrahu syai'a, wa asa an tuhibbu. Aku telah mengkaji istiqra', dipanggil istiqra', kajian yang sempurna terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dapati bahawa penggunaan perkataan asa di dalam Al-Quran adalah perkara yang confirm berlaku. Maksudnya ia adalah confirm. Memang berlaku. Memang akan terjadi penggunaan perkataan asa. Ia berbeza dengan la'alla. Dia ada dua perbezaan. Kalau saya tulis kat sini perbezaan la'alla. Dan asa. Okey. Kalau di dalam Quran tak takun, puasa menjadikan kamu bertakwa. Tidak semua orang yang berpuasa itu akhirnya menetijahkan takwa, tidak. Bahkan puasanya banyak juga mencaci orang, memaki hamun orang dan seumpamanya. Tetapi perkataan asa di dalam Al-Quran, kata Zamakhsyari, bahawa ia adalah suatu lima yatahaqqaq wuqu'uhu, ataupun yang dimaksudkan sebagai confirm. Ia memang berlaku. Jadi perkara-perkara yang mungkin kita tidak suka, sebenarnya ia memang baik. Perkara yang kita suka, pada hakikatnya dia tidak baik. Jadi sama ada perkara yang kita tidak suka itu adalah dari sudut zahir ataupun dari sudut jiwa, batin, rohani, maka kedua-duanya sekiranya kita berpegang dengan asas ini, maka kita akan lebih lagi meningkat keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu yang buruk berlaku kepada kita, tetapi apabila kita menjadi buruk pada kita, tetapi tidak semestinya buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat nikmat yang banyak, harta yang melimpah ruah, kita nampak ia adalah sebagai satu benda yang baik buat kita, tetapi sebenarnya tidak baik. Mungkin dengan duit yang banyak itu, kita semakin dilekakan. Perniagaan yang semakin berkembang menyebabkan solat kita lewat. Adakah baik? Sudah barang tentu tidak baik. Maka baik dan buruk itu pada hakikatnya adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita semakin kuat keimanan kita terhadap ketentuan ataupun yang kita sebut sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, contoh aplikasi asas ini. Iaitulah yang pertama, kisah ibu Musa yang sedih dengan keadaan anaknya, Nabi Musa yang berada di tangan Firaun. Apabila ibu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan Musa dalam bekas dan dihanyutkan di sungai yang sehingga mengalir ke tempat Firaun, maka ia mestilah sesuatu yang menyedihkan kerana Nabi Musa berada di tangan makhluk yang paling digeruni pada zaman tersebut, yang mana dia nak membunuh semua orang, semua kanak-kanak lelaki. Semua anak bayi lelaki akan dibunuh. Tetapi kita tengok bahawa keimanan ibu Musa AS, yang mana apabila diperintahkan sedemikian, maka beliau lakukan tanpa keraguan. Walaupun pada zahirnya nampak benda itu adalah seperti membunuh anaknya. Seperti membunuh anaknya. Ini yang kita panggil laut yang sama, tetapi dia menjadi natijah yang berbeza. Laut yang sama menyelamatkan Musa, tetapi laut yang sama juga telah menenggelamkan Firaun. Jadi laut ataupun kekuatan manusia pada genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan laut yang sama menyelamatkan Musa, Allah menjadikan laut yang sama juga menenggelamkan Firaun. Seterusnya kisah Nabi Yaqub yang sedih dengan kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Ketika mana adik-beradik Nabi Yusuf meminta izin, ni dalam surah Yusuf kan, meminta izin daripada Nabi Yaqub untuk membawa Nabi Musa pergi bermain, dan kemudian sebenarnya itu adalah perancangan mereka untuk menghumban Nabi Yusuf ke dalam perigi. Maka ketika mana anak-anak ataupun adik-beradik Nabi Yusuf meminta izin daripada Yaqub, Nabi Yaqub sedih, dia kata jangan, tak nak dia. Tapi akhirnya hal itu berlaku juga. Sudah pasti ia sesuatu yang menyedihkan, tetapi lihatlah betapa keyakinan Nabi Allah Yaqub AS akhirnya menjadikan Nabi Yusuf sebagai pemimpin yang agung pada zamannya. Kisah Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi, ada menebuk sampan. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Dan yang ketiga, Nabi Khidir membina ataupun mengangkat semula tembok yang telah runtuh. Jadi kalau kita lihat apabila Nabi Khidir menebuk sampan dan membunuh kanak-kanak kecil itu, ia mestilah satu perkara yang pada zahirnya adalah satu perkara yang buruk, tidak disukai. Tetapi atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ialah satu perkara yang baik. Tetapi tak bolehlah kita bunuh. Kalau kita nampak anak kecil nakal kan, pergi bunuh, kita kata mudah-mudahan mak bapak dia dapat anak yang baik. Itu syariat terdahulu, Nabi terdahulu, tidak terpakai. Yang sekarang ni mana pula lagi nak datang wahyu kata boleh kita bunuh anak-anak, jangan pula lah. Okey, seterusnya kisah peperangan Badar Al-Anfal ayat 5 dan apa, lemah lagi kan, mana ada berapa orang, 313 lawan dengan 1,000 orang. Mana ada yang berani, semua takut. Tetapi Allah SWT perintahkan dan mereka pergi juga, akhirnya mereka mendapat kemenangan. Kematian suami Ummu Salamah. Ummu Salamah sedih suami dia mati. Sedih suami dia mati. Tetapi nampak buruk sebenarnya, tapi kematian itu membuka hikmah yang lebih besar pada Ummu Salamah sehingga beliau dikahwini oleh Nabi SAW. Diceritakan dalam buku ni juga kejadian penumpang yang terlepas flight. Kisah ni adalah kisah yang penulis sendiri lalui. Bukan dia lah, tapi diceritakan kepada dia. Dia tertidur sehingga kan flight tersebut dia terlepas jadual flight. Dia tertidur dekat airport juga kan. Dan akhirnya terlepas flight, tetapi nampak buruk, mesti sedih. Mana ada orang yang terlepas flight suka? Yes, terlepas flight, boleh beli flight baru dan sebagainya. Tak ada, merugi duit dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala yang lebih mendahului segala hal
Dan dikatakan bahawa flight yang dia terlepas tu crash, semua mati. Tak ada orang yang selamat. Yang selamat dia yang tak naik flight tersebut. Semua adalah hikmah yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Dah terlebih banyak masa, saya minta maaf. Jadi untuk hari ini saya fikir cukup sekadar dua asas. Yang mana asas yang pertama untuk kita menjalani kehidupan, itulah asas untuk kita berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Dan yang kedua, kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi buruk pada kita, baik pada Allah. Boleh jadi baik pada kita, buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja daripada saya pada hari ini. Jika ada apa-apa persoalan, mungkin ada lagi beberapa minit sebelum 4:30. Kalau ada apa-apa soalan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tak? Ya, saya. Nak tanya Ustaz yang tazkirah hari ni, ilmu-ilmu Ustaz tu, boleh tak kita orang forward dekat grup lain ke macam mana? Izin ke macam mana? Oh, boleh. Cuma saya ada tulis juga dalam bentuk Word. Nanti saya susun lebih cantik lah. Yang ni memang saya buat secara ringkas je tadi. Kalau nak tunggu yang Word punya, nanti saya forward dalam grup. Tapi saya tukar kepada PDF lah, takut tak boleh baca yang dia punya tulisan Arab. Tapi yang pun boleh juga. Cuma yang ni pun boleh juga, tak ada masalah sebab semua adalah daripada buku kita jugalah. Al-Qawaid Quraniyah ni. Okey, insya-Allah. Dia simple-simple je Ustaz, jangan lebih-lebih orang tak faham nanti. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Saya ada soalan. Kan yang kan ada tadi yang ayat Al-Baqarah ayat 216 tu. Kan aplikasi dia kan kamu mungkin tidak membenci sesuatu tetapi Allah mengetahui. Mungkin perkara yang kamu sukai itu adalah buruk. Kalau dalam 216 tu aplikasi dia untuk perang kan? Ya, perang. Tetapi kita boleh memakai konteks tersebut untuk kehidupan harian juga ya. Maksud dia kan saya datangkan dua ayat, iaitulah yang pertama ayat 216 itu perang. Maksudnya benda yang kita tak suka tu adalah berbentuk zahir, kesakitan jasmani. Ayat yang kedua surah apa tadi? An-Nisa ayat 19 berkaitan dengan kesakitan jiwa. Jadi kedua-dua Allah datangkan, bila kita namakan asas, maksudnya Allah datang keadaan. Tapi yang An-Nisa tu untuk yang cerai tu kan, yang kalau tak menyukai isteri kan? Ya, jiwa. Maksudnya itu berkaitan dengan kesakitan jiwa. Tapi kita boleh apply untuk kehidupan harian lah. Macam qada dan qadar dan sebagainya. Ya, betul. Apabila suatu benda tu menyakitkan jiwa kita, tapi kita kena buat juga. Contohnya kalau kita tak ada anak, kan itu bukan kesakitan pada tubuh badan, tetapi kesakitan pada jiwa. Ya, betul. Ya, apabila kita apply benda ni dalam kehidupan kita, kita akan tenang, kita akan redha. Kesannya kita akan redha. Okey, faham. Terima kasih. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, mungkin mengurusi boleh. Belum ada lagi buat masa ni Ustaz. Okey. Okey, kalau Ustaz, kalau tu kita tutup. Alright, kalau tak ada apa-apa lagi soalan,